Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina bi futuhil arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khaira illallah, bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah, bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah, bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Itu muka surat 12. Kata musannif rahimahullah ta'ala, anak-anak yang dikasihi, lihatlah sendiri dalam hawi itu sehingga berjumpa hikmah Nabi SAW tidak menambahkan amalan pada bulan Rabi'ul Awal ialah kerana kasih sayang dengan umatnya, iaitu takut Allah Ta'ala mewajibkan di atas umatnya, maka jadi masyaqqah, tetapi isyarat ia kepada kelebihan itu bulan dengan katanya. InsyaAllah kita nak sambung masih bicara mengenai Maulidi Rasul, sambutan perayaan apa saja kita nak menunjukkan kegembiraan, keseronokan, nak menunjukkan ta'zim dan membesar dan memuliakan kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai afdalul mursalin, dia afdalul khalqi, afdalul makhluk. Memang ada isyarat, suruhan dan amalan ulama-ulama kita dulu berkenaan pekerjaan maulud ini. Maulid apa kita bicara tadi. Seterusnya dia nak sedikit lagi membicarakan di situ, kata dia anak-anak yang dikasihi, lihatlah sendiri dalam hawi itu sehingga berjumpa hikmah Nabi SAW tidak menambahkan amalan pada bulan Rabiul Awal itu. Jadi dia kata, tengoklah kitab hawi yang dikarang oleh Imam As-Sayuti itu, sampai kamu jumpa, memang ada disebutkan dalam kitab itu apa rahsianya yang Rasulullah ni dalam bulan Rabiul Awal, Rasulullah dia tak menambahkan amalan macam mana yang kita dengar riwayat Rasulullah. Setakat mana dia buat tu memang ada lah, tapi tak lebih pada tu kan? Apa hikmah dia, apa rahsia dia? Ialah kerana kasih sayang, tiada lain melainkan disebut dalam kitab tu kerana kasih sayang Rasulullah dengan umatnya, umat Nabi SAW, iaitu kasih sayang tak mana? Takut Allah Ta'ala mewajibkan di atas umatnya. Pasal apa boleh jadi Rasulullah takut Allah Ta'ala wajib kata umat dia? Kerana Allah Ta'ala dia tak wajibkan satu perkara pada kita, melainkan perantaraan dia adalah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan antaranya dengan sebab apa Rasulullah amal, apa yang dibuat oleh Rasulullah, mana istilahnya mendatangkan redha Allah Ta'ala. Di situ antara sebab ataupun hikmah pensyariatan yang dengan itu Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Jadi nisbah Rasulullah takut wajib tu, maka Rasulullah dia tak buat amalan yang banyak, melainkan sekadar apa yang kita biasa dengar apa dia buat. Dia akan sebut nanti insya-Allah, antaranya puasa hari Senin, sekadar itu.
Kerana takut nanti dengan sebab apa yang dia buat, Allah Ta'ala akan perwajibkan nanti bulan Rabiul Awal kena buat begian. Misal masyhur dalam kes ini yang kata Rasulullah ni dia ada perkara yang kalau nisbah dia sendiri pun ada perkara yang kalau boleh dia nak wajibkan, tapi dia takut perkara yang dia nak wajibkan ni membawa kepada kesusahan pada umat. Dia tinggalkan perkara tu ataupun dia tak wajibkan perkara tu. Antaranya masyhur dalam hadis berkenaan siwak. Rasulullah kata, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salah." Kalaulah tak kerana sebab aku risau apa yang akan aku suruh ini adalah memberatkan kata umat aku, pasti aku akan wajibkan. Aku akan suruh umat aku atas suruhan wajib untuk bersiwak setiap kali nak solat. Jadi solat nanti siwak bukan sunat, wajib. Kalau nisbah Rasulullah, pasal kelebihan yang ada, Rasulullah ni nisbah ilmu kat dia tahu, dan nisbah Allah Ta'ala memang istilahnya salah satu sebab untuk mencapai ridha Allah Ta'ala adalah dengan bersiwak. Bersiwak ni memang besar sangat kelebihan dia. Nak sebut tu panjanglah sudut tu kan, tapi nak kata Rasulullah di atas dia takut dengan sebab mewajibkan siwak ni boleh memberatkan kata umat, maka dia tak suruh sebagai suruhan wajib, tapi ada suruhan sebagai suruhan sunat. Itu yang kekal kat kita. Ulama ambil faham daripada hadis-hadis Nabi, apa amalan Rasulullah, dia tahap sunat, tak ada jadi wajib. Jadi wajib pun tiada lain melainkan antaranya sebabnya nazar. Wajib atas aku siwak setiap kali nak solat, baru jadi wajib. Ada pun hukum asal siwak tetap sunat. Jadi antara yang Rasulullah tak wajibkan tu pasal apa? Pasal dia takut jadi berat atas umat dia. Banyak perkara kalau ikut ada kes-kes yang Rasulullah dia takut tu pasal takut Allah Ta'ala akan wajibkan. Antaranya sebut juga mengenai masalah Rasulullah ni dia tak buat khasnya depan sahabat berjemaah khasnya, itulah sembahyang tarawih. Rasulullah kalau ikut riwayat Rasulullah pernah sembahyang tarawih kerana sahabat hanya berapa malam pula tu, ada berapa malam pula dia hanya sembahyang beberapa rakaat, lepas tu dia balik rumah sembahyang seorang. Bukan tak pernah jemaah langsung, tapi dia takut lebih Ramadan ni besar, fadilat besar sangat. Pasal solat sunat dapat macam hukum solat fardu. Kalau ikut dia, memang bagus lah semua datang lah. Tapi oleh kerana dia takut Allah Ta'ala akan fardukan qiyamul lail bulan Ramadan, maka Rasulullah tak turun sembahyang jemaah. Para sahabat bertunggu supaya tak sembahyang jemaah tarawih maksudnya tu. Rasulullah tak turun berjemaah tarawih, bahkan yang turun malam je. Kalau ikut riwayat macam tu, yang lain semua Rasulullah sembahyang seorang diri di rumah, dan tarawih tu tak 20, tapi dia tak buat berjemaah tu. Takut nanti orang Ta'ala akan perwajibkan sembahyang tarawih 20 rakaat dalam keadaan berjemaah. Pasal persyariatan dia tak akan berlaku melainkan perantaranya Nabi SAW. Bahkan kita pun dapat hukumnya, macam mana ulama istinbat hukum daripada sabdaan Nabi, perbuatan Nabi, mana boleh jadi wajib, jadi sunat, harus, mahram, makruh, khilaf aula, makruh, tahrim, tanzih tu. Tak ada apa satu hukum pun yang berlaku kat kita ni, melainkan semuanya berdasarkan apa yang berlaku pada Nabi SAW, yang dengan itu, kerana itu jadi wajib, dengan sebab itu jadi sunat. Ada sunat muakkad, ada ghairu muakkad. Semuanya tafsilan itu, tu huraian tu ambil daripada sabdaan dan perbuatan Nabi SAW. Jadi atas kes ini, Rasulullah pasal apa dia tak buat amalan yang sepatutnya dibuat pada bulan Rabiul Awal? Takut-takut nanti akan ada amalan itu diperwajibkan ke atas umat. Disebut dalam kitab Hawi. Yang ni yang baru kita faham. Cuma kita kadang kita tak faham. Nanti yang kita sugi, sibuk tak bersugi. Ada orang tidur pun tak gosok gigi, bangun tidur pun tak gosok gigi. Buat tak heran aja. Sedangkan itu pun gosok gigi. Kalau ikut siwak, kaedah kita belajar dalam Dobit Fiqh, untuk nama siwak ni dia mesti kullu khashadin, setiap benda yang kesat.
digosok di gigi ataupun di gusi dan juga di lidah. Setiap benda kesat yang kita guna untuk sah untuk nama siwak. Prinsip siwak macam tu. Tapi sekarang modernisasi apa macam-macam sampai ada orang kata siwak ni menggelikan kemang tengkok apa lagi bahasanya, menjijikkan. Dia lebih sure pakai berus gigi. Habis-habis pakai Colgate ada babi. Kalau saya sambung tu sikit. Kan bahan dia pun nama dari botol tu tengok nama bahan-bahan ubat gigi kan. Seri botol apa botol, betul. Kita pun tak hafal kan apa nama bahan-bahannya. Apa saya nak sebut ni? Lebih baik ambil garamnya. Saya memang saya dah lama tak pakai ubat gigi walaupun ada halal gel, ada yang Islamic branding punya lah. Tapi saya dah lama dah pakai berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun dah. Berpuluh tahun sekurang 10 ada lah kan. Tak adalah sampai 40 50 lagi. Awak pun baru 50. Dah 50 kan. Baru 50 nampak model ni. Dah 50. Apa saya nak sebut ni? Saya pakai garam je. Garamnya. Ubat gigi saya garam je. Apa saya nak cerita ni? Sampai ada orang sure macam tu. Sedangkan berus gigi tu tak menepati konsep siwak. Syarah tu panjang. Cuma saya nak sebut itu antara perkara yang adalah Rasulullah dia tak bersiwak, tak wajib kan tu siapa? Takut berat atas umat. Rasulullah dia punya kasih sayang dia macam tu. Tapi bukanlah maksudnya dia tak suruh benda tu. Bukan dia tak galakkan benda tu. Bukan benda tu dilarang pula. Yang ni yang puak-puak yang tak faham, yang kepala otak dungu ni, na'udzubillah min zalik, dia sampai membid'ahkan perkara macam ni, sampai dia kata haram masuk neraka pula meraihkan Rabiul Awal. Ni yang kacau ni. Sedangkan begitu Rasulullah disebut macam tu pasal takut berat atas umat. Begitu juga siwak. Sampai ada orang kata jijik lah siwak ni. Dia ambil gosok. Lepas tu bubuh dalam bukit. Jijik lah, menggelikan orang lah. Apa jijik pula? Kaedah kita benda-benda yang dalam syarak kata tak jijik lah. Hatta kalau sebut dalam hadis misalnya, orang berpuasa, sebab dia berpuasa ni mulut dia berbau. Allah Ta'ala kata apa? Dalam hadis kursi, la khulufu fami shaim atyabu indallahi min raihatil miski. Bau mulut orang yang berpuasa, dengan sebab dia puasa tu lama tak bercakap, lama tak ada masuk apa nak sebut, cycling air liur tu tak berlaku dalam mulut dia, dengan sebab tu mulut dia berbau. Bau mulut tu lebih wangi di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan bau kasturi di sisi Allah Ta'ala. Jadi takkan nak kata apa agama Islam ni, oi kau jangan cakap macam tu, mesti mengikut nilai-nilai syarak. Ni duk di pelakon suki ni gelilah, menjijikkan lah, tak jaga kebersihan lah. Pelik-pelik ke dengar orang-orang yang tak suka ni. Itu kita pelik kan, ada orang nama itibak sunnah, ikut sunnah. Tapi sunnah yang besar-besar dia bangkang sekali. Selawat atas Nabi dia lah bangkang. Sambut oleh Rasul dia lah bangkang. Padahal dia kata ikut sunnah. Sugi dia bangkang. Banyak benda-benda yang memang istilahnya ulama faham yang ni adalah istilahnya menunjukkan kasih kepada Rasulullah. Dan Rasulullah tak wajib kan tu, tarawih. Dia lah bangkang 20. Dia buat 8. Padahal Rasulullah tak buat tu takut jadi berat atas umat. Bukan maksudnya itulah yang kau kena buat. Panjang tu syarah tu satu. Yang ni pun ke depan tak silap saya ada disebut belaka. InsyaAllah jumpa. Jadi tiada lain Rasulullah buat ni melainkan kerana takut Allah Ta'ala wajibkan kata umatnya. Maka jadi masyaqqah. Dengan sebab tu jadi masyaqqah. Bahasa Arab lah tu. Maksudnya jadi masyaqqah ni jadi satu keberatan kata umat. Kalau kita belajar tauhid, belajar betul-betul pahaman macam mana menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala, kalau ikut semua benda tu bukan masyaqqah, itu adalah rasa cinta kita, menzahirkan kehambaan diri, menzahirkan apa nak sebut hilang iradah kita kepada apa kehendak kita, bahkan tak ada apa yang kita buat melainkan hanya iradah Allah dan iradah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patutnya kita macam tu, tapi kita tak jadi macam tu. Semestinya bila kita buat ni semuanya menepati atas apa Allah dan Rasul tak. Itulah sebab redha Allah Ta'ala. Cuma Rasulullah takut yang ni akan jadi berat atas umat. Dia tak wajibkan pun orang dah ada rasa berat dah. Kan?
Adakah ada orang rasa bid'ah dah? Kalau tambah bubuh pula satu apa buat amalan yang akan jadi wajib, mau merau orang. Sikitlah bahasa-bahasa gitu kan. Cuma orang yang hati lembut, jiwa dia salim, faham betul-betul kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak boleh buat pun, hati ni berkobar-kobar ni, semangat ni nak buat ni perintah Allah Taala ni. Bersama. Ikut perintah Allah Taala ni, dapat redha Allah Taala. Siapa tak nak dapat redha Allah Taala? Kalau orang yang hati sejahtera, fikiran dia betul-betul untuk mendapatkan redha Allah Taala, pasti yang ni lifestyle dia, cara hidup dia, kehendak dia berbanding dengan orang yang bukan di atas maksud kehendak hidup dia untuk cari redha Allah Taala, bahkan dia lebih pada hawa nafsu dia, layan nafsu dia, lawan malas dia, ikut layan malas dia, benci dia, tak sukanya dia dengan ajaran syariat. Nauzubillah. Baik. Jadi walaupun Rasulullah dalam keadaan dia takut diwajibkan kata umat, tetapi mengisyarat ia Rasulullah ni kepada kelebihan itu bulan, kelebihan bulan tu, bulan Rabiul Awal tu. Dengan katanya kepada yang menanyakan dia akan Nabi SAW daripada puasa hari Isnin. Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa hari Isnin, yang ialah hari Isnin ni hari yang diperanakkan daku padanya. Okay. Rasulullah bila dijawab, itu jawapan yang Rasulullah beri. Di bawah nombor 1 tu ada tulis hadisnya. Ialah hari yang diperanakkan daku padanya, maka mulia hari itu mengandung bagi mulia itu bulan. Hadis tu kata dia, su'ila an sawmi yaumil isnin. Rasulullah ni su'ila sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumil isnin. Rasulullah ditanya berkenaan puasa hari Isnin, macam mana hukum dia dan kenapa engkau puasa ya Rasulullah, puasa hari Isnin ni ngapa? Faqala, kata Rasulullah, zalika yaumun wulidtu tu bukan wulidta. Faqala, kata Rasulullah, zalika yaumun wulidtu fihi, bawah tu lah kat nota kaki tu, itu adalah hari Senin tu adalah yauma, zalika yaumu wulidtu, pada hari itu adalah hari yang wulidtu, aku dilahirkan, fihi pada yaum, wa yaumu yub'atsu au unzila alayya fihi, ataupun hari Isnin juga ialah hari yang akan aku dibangkitkan daripada kubur, au unzila alayya fihi, ataupun itu adalah hari yang diturunkan Quran ke atas aku pada hari tersebut. Jadi disebut au tu maksudnya ada riwayat. Ada riwayat sebut bila Rasulullah ditanya, kenapa kamu puasa hari Senin? Rasulullah kata, fadzalika yaumu wulidtu fihi. Ada satu riwayat lain disebut au tu, kenapa kamu puasa hari Senin? Zalika yaumu bu'istu. Ada au disebut tu, maksudnya ada wafi riwayat yang sebut zalika yaumun zalika yaumu unzila alayya fihi, itu ialah hari yang aku diturunkan Quran padanya. Jadi Rasulullah puasa Isnin macam apa? Antaranya atas bicara ni sebab dia hari lahir Rasulullah. Yang tu isyarat daripada hadis menunjukkan Rasulullah meraihkan hari lahir. Boleh faham? Saya pernah kelahi dengan Wahabi bab macam ni. Cerita kelahi Wahabi je. Memang kita kalau cakap yang ada yang tak setuju, yang jumpa lepas macam ni. Kata dia tak masalah Isnin tu lah kan. Ada asal ceritanya, cerita maulid apa-apa pun, maka kata dia saya tak setuju. Siapa tak ada hadis. Dia kata ada hadis. Rasulullah kata, Rasulullah pernah ditanya tentang puasa hari Isnin ni. Dia sebutlah, itu puasa Ustaz, bukan buat ceramah. Astagfirullahaladzim. Itu kata, dalil kita bagi depan mata buta. Otak kepala otak ubuh kat lutut. Dia tak faham. Saya tak boleh bahasa saya. Tu kan. Dia kata, "Tolong minta dalil." Kita bagi dalil dah, dia bagi alasan macam-macam. Dia bodoh dah, sentot, dia tak boleh faham. Dia kata dia nak bagi elok gigi, kita bagi tebu, kata dia, "Ni keras Ustaz, mana boleh makan?" Astagfirullah, buanglah kulit. Macam itulah kot bahasa dia. Macam tu. Dia kata duk buat maulid apa? Rasulullah bukan sebut maulid. Kata Rasulullah bila ditanya kenapa kamu puasa hari Isnin, kata dia, fadzalika yaumul ladzi wulidtu fihi. Saya duduk lapar dalam mulut, lapar gitu. Zalika yaumul wulidtu fihi,
itu adalah hari yang aku dilahirkan padanya. Menunjukkan Rasulullah dia puasa hari Isnin macam apa? Tu hari lahir dia. Rasulullah bukan sambut tahunan. Sambung. Rasulullah sambut mingguan. Jadi kalau mingguan boleh disambut, bulanan boleh disambut, tahunan lagi lah tak ada masalah. Min babil aula. Kita, Ustaz, itu puasa Ustaz. Ya Allah. Ni kata bengap ni bapak ni. Dia tak ada ayat lain nak berbual. Hadanallah ila siratil mustaqim. Ada. Baik, itu antara sebabnya pasal dia kata dia itu adalah hari yang Allah Ta'ala lahirkan dia. Ada yang kata hari itulah hari yang aku dibangkitkan, dan ada riwayat lain sebut yang itulah hari yang Quran diturunkan kepada aku. Jadi dia puasa Isnin itu pasal banyak benda yang diraih, antaranya pasal hari kelahiran dia. Bahkan saya ngaji dulu ada tok guru kata apa, kalau jenis-jenis geng-geng Pak Wahab ni yang tak suka sambut Maulid Rasul ni, tanya, kau Sultan sambut hari yang jadi, kau cuti tak? Cuti pula kau ya. Tak bid'ah ke? Sebut kat Sultan bid'ah nak, aku nak dengar. Hari jadi kau macam mana? Buat apa sedih? Hari jadi mak kau? Mak kau kacau lah tanya mak kan. Hari bini kau ada tak? Ada buat anniversary hari kahwinan apa? Ada tak? Ada. Tak bid'ah ke tu? Tak dolalah ke tu? Tambah pula bubuh kat kek boleh dia pula. Happy birthday to you kan. Happy birthday untuk you. Untuk you tu untuk you lah. Yang campur Melayu dengan Arab dengan putih. Happy birthday kepala otak you. Tu kita punya bahasa. Happy birthday to you. Happy birthday. Cakap happy je. Kita bukan cakap happy kat Rasulullah. Kita ni pasal dengan sebab dia tu kita jadi umat Nabi SAW. Sebab dia dapat rahmat sekalian alam. Bahkan nur dia pun yang tu sebab sekalian alam ni dijadikan. Okey, siap. Dengan beda sana dia ni. Maka mulia hari itu mengandungi bagi mulia itu bulan. Jadi mulianya hari itu, dengan itu mulialah bulan itu. Kan Rasulullah dilahir hari Isnin, Isnin tu bulan Rabiul Awal, maka bulan Rabiul Awal jadi mulialah. Sampai Rasulullah pun kata dia apa? Arab jadi mulia pasal apa? Pasal laku Arab. Quran Arab. Tak ingat tu lagi. Pasal laku orang Arab. Quran bahasa Arab. Satu Arab jadi mulia. Kalau tak kerana Quran, kalau tak kerana Rasulullah Arab, Quran Arab, tak ada mulia Arab. Tak ada laku sekupang pun. Tapi bila Rasulullah Arab, itu yang syariat akan ada di antaranya yang berdasarkan kepada SOP Arab. Ada. Antaranya buat makan minum. Panjang tu kalau cerita kan. Antaranya buat makan minum. Contoh binatang. Binatang apa boleh makan, binatang apa tak boleh makan. Ada yang memang ada nas, jelas lah, tak payah syarah lah tu. Kalau binatang tak ada nas, tambah binatang tu tak ada pula ciri-ciri yang menyebabkan dia ni ada ciri makan tak boleh makan. Antara nas tu gajah tak boleh makan, rimau, singa. Memang tak boleh, yang tu yang disebutlah antara kaedah yang disebut ulama. Apa pula binatang yang tak boleh dimakan? Binatang darat ni khasnya. Binatang darat ni antara yang tak boleh makan ialah binatang yang dia ada kekuatan kuku, ada kekuatan paruh, ada kekuatan gigi. Gigi pula, istilah gigi paruh tu kekuatan mulut. Kalau yang ada kekuatan pada mulut, kekuatan pada kuku, kekuatan ni. Robek dia kekuatan, bukan saja kuku, tapi kekuatan pada kuku. Kekuatan pada mulut. Yang tu tak boleh makan, binatang tu. Saja kita sebut situ. Pasal saya nak sebut ke depan sikit lagi. Kita sebut sikit tentang kekuatan pada kuku. Kekuatan pada kuku macam mana? Macam burung elang, burung erang, burung gagak. Dia ada kekuatan pada kuku. Tenggiling, dia ada kekuatan pada kuku. Rimau, kucing, tak boleh makan siapa. Dia ada kekuatan pada kuku. Boleh cengkam kan, dengan kuku dia tu.
jago cengkaman. Burung pula nak kenal dia kekuatan pada kuku, tahu mana? Dia punya kuku dia dua-dua ni. Amboi tu, dia boleh cekam tu. Kalau ayam 3-1, nama pun cakap ayam. Antaranya kekuatan tu saya sebut tu, tergiling tu, yang tergiling walaupun makan serangga bukan masalah dia makan. Kaedah kita, kaedah halal tak halal makanan ni pada binatang, dia bukan apa dia makan, tapi kekuatan pada kuku dia, kekuatan pada mulut dia. Antara mulut ni paruh, antara mulut ni gigi. Satu kita, burung-burung yang ada paruh besar pun tak boleh makan. Pasal dia ada kekuatan. Burung ereng, burung beri yang besar-besar, burung hantu, burung besar dan paruh dia bengkok. Kenapa? Bengkok dia kuat. Kacang hazel tu yang kulit keras gila tu, mari burung agak tu dia pepak gitu ya. Buat. Dia tak payah buat muka gitu lah. Relax. Bengkok paruh menunjukkan kuat. Besar paruh menunjukkan kuat. Tu kenyalang, burung token, apa lagi nama? Burung yang tiung kan. Tu paruh besar tu. Kembali ke bawah. Besarlah banding dengan saiz dia tu. Kalau burung yang kecil-kecil tambah burung yang dalam kecil, lepas tu dia minum air, dia sedut, dia minum, dia teguk air. Yang tu memang boleh makan burung tu. Tu kaedah nak kenal binatang. Ini cerita burung lah. Satu burung-burung yang paruh bengkok tu yang kakak tua kita ada apa masalah kakak tua makan kucing kan. Mungkin makan kucing ada babi kot, dah lah bukan masalah tu. Itu lain sikit. Tapi masalah paruh dia tu menunjukkan ciri kekuatan mulut dia. Antaranya taring, yang kucing, rimau, singa tak boleh makan. Babi tu memang nas apa setengah jelas lah, apa kisah nak sebut. Kalau ada pun dalam mazhab kita Syafi'i yang pelik sikit daripada mazhab lain yang boleh makan hyena, dobok. Hyena kita mazhab Syafi'i boleh makan, mazhab lain tak boleh. Kenapa? Dia kata walaupun ada taring, tapi taring dia dhaif. Dia tak macam serigala, dia tak macam anjing. Itu alasan kita dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain yang tak boleh lah. Tu yang kata mereka ada disiplin ilmu masing-masing. Saya nak cerita apa? Cerita makanan yang benda boleh tak boleh makan. Yang tu yang ada sebut ni lah. Habis-habis dah tak ada nas apa semua tak ada. Last kali rujuk kat siapa? Tengok mas tatabatsul arabu. Apa yang orang Arab kata baik makan, boleh makan. Arab kata tak boleh makan, tak boleh makan. Selepas apa yang nas yang ada, selepas qawaid yang telah disebut, last kali tengok apa kebiasaan orang Arab. Dop, Arab makan. Arab Quraisy tak makan. Dia tak kira Arab Quraisy. Dia pula tak kira Arab Badui. Arab Badui habis semua ular sawa ni makan. Tak pula syariat kepada Arab Quraisy. Yang Quraisy tak makan dop, antaranya Rasulullah tak makan dop. Tapi dia tak pernah larang makan dop. Jadi dia kena tengok Arab yang pertengahan. Taklah golongan bangsawan, tak pula golongan di tepi jalanan. Boleh faham saya jawab apa? Itu soal kenguru ni kan. Kenguru tak ada tanah Arab. Kadang-kadang orang Arab tengok kenguru tak ada kekuatan kuku. Kenguru tak ada kekuatan mulut. Boleh makan tak? Kalau tengok sifat tu, orang Arab tengok agak makan tak? Orang Arab tengok kenguru agak keliru dia makan. Kenguru. Saya rasa tidak. Saya rasa saya bukan orang Arab. Macam mana pun, itu yang disebut oleh ulama, kenguru ni termasuk dalam khilaf. Ada ulama setengah kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi bila khilaf, eloknya apa? Tinggal. Tapi kalau nak kata halal, ada sebagian yang kata halal. Yang kita tengok ulama-ulama dulu dah bahas sampai kenguru ni bahas. Kalau tuan-tuan tengok kamus Marbawi, tengok ke depan-depan dia ada gambar tu, binatang halal, binatang haram. Ada binatang yang dalam senarai, binatang yang diikhtilafkan ulama halal atau haramnya. Antaranya gambar kenguru. Kita tengok. Walaupun kitab sekecil itu dah bagi dah panduan halal haram dengan gambar je. Jadi asal saya nak sebut apa? Mulianya Arab pasal Rasulullah. Mulianya bahasa Arab pasal Rasulullah. Mulianya bahasa Arab mulia siapa? Rasulullah Arab, Quran Arab, lughah ahli jannah adalah bahasa Arab. Lughah ahli syurga adalah bahasa Arab. Satu
Arab mulia. Arab mulia. Anak Arab, Quran Arab, lughatu ahli jannah ya lughah Arab. Lughah Arab. Kalau tak kerana Rasulullah, tak mulia Arab. Itu saya nak sebut ke bab makan sikit. Ada yang rujuk pada Arab. Jadi kita pakai jubah sorban. Pasal Rasulullah pakai. Kalau dia kata Abu Jahal pun pakai, dia pergi tengok Abu Jahal tu buat apa. Abu Jahal pakai punya pasal lah dia pakai. Kaedah kita bila Rasulullah pakai, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada Rasulullah adalah contoh ikutan yang baik. Pergi tengok Abu Jahal pakai serban, Abu Lahab pakai serban, dengan tu seolah-olah meragu yang itu. Oh, yang ni bukan sunnah. Pasal apa? Abu Jahal pakai serban. Le. Boleh. Kenapa saya kata le tu? Pasal ada orang kadang nama Maulana, kadang nama Ustaz, kadang nama Tok Guru, nama Syekh, sekian-sekian. Tapi dunia bahas macam ni, nama Mufti, Tok Peti. Tapi pasti berdengung. Dia tak faham apa benda yang nama sunnah tu. Kaedah kita bila Rasulullah pakai, walaupun orang lain pada Arab pakai, Rasulullah berbuka puasa dengan kurma, walaupun kita ni orang Arab adab makan kurma, kalau ada kat Malaysia dia makan tebikai, dia makan buah pisang, kau jangan cakap itu, tampol lagi. Pasal kaedah kita macam mana? Bila Rasulullah makan ni macam mana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kaedah dia ajarlah ulama. Sama ada di wajah kurbah ke tak wajah kurbah, adakah di wajah yang ni wajah ibadat khas ke tak ibadat khas ke, kaedah dia pada Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah jubah, kita berjubah. Dia putih, kita pakai putih. Walaupun nak pakai colour lain boleh, tapi bila putih, Rasulullah pakai putih. Ada orang lain pakai putih, taklah dia pakai putih. Yang penting Rasulullah pakai putih. Rasulullah pakai serban, kita pakai serban. Rasulullah siwak, kita siwak. Orang lain pun siwak juga, taklah dia nak pakai siwak. Tapi bila Rasulullah pakai siwak, kita pun siwak. Rasulullah cuci tangan, orang lain pun cuci tangan pula, taklah orang lain cuci tangan. Kita masalah Rasulullah cuci tangan. Walaupun dia hanya atas nama, ada setengah puak dia kata ini kebudayaan. Kaedah kita bila datang dari Rasulullah dia, walaupun kebudayaan, dia ialah contoh dan teladan. Itu kaedah kita. Itu kaedah kita ahli sunnah jemaah. Wahabiyun lain. Wahabiyun lagi lain. Wahabiyun ni Wahabi. Wahabi yang Wahabi lebih lajak pada Wahabi lagi. Itu Wahabiyul. Kita main bahasa sikit. Ada ke Wahabiyul? Ada. Wahabi Mekah pun sembahyang 20. Wahabi Malaysia sembahyang 8. Yang tak sembahyang tarawih langsung ni, itu tak tahulah, Wahabendul. Itu saja kita main bahasa sikit. Yang kata, pedihnya. Kena stepek badan muka. Okey. Habis tu, yang kata Rasulullah dia tak sembahyang tarawih dengan berjemaah. Kalau andai kata Rasulullah memang setiap malam satu juzuk, tak pernah tinggal, Ramadan dia tak pernah miss, sampai hari ke-30, contohlah itu, satu malam satu juzuk qiyamul lail, nanti apa hukum agak-agak keluar? Jawab. Wajib tarawih setiap malam 20 rakaat berjemaah, satu malam satu juzuk. Cirit lah kita. Cirit lah kita tu yang Rasulullah kenal dah umat dia macam mana. Satu dia minta kurang tu, nak menunjukkan betapa kasih sayang dan prihatinnya Rasulullah. Kalau boleh semua umat dia dapat rahmat. Hatta Rasulullah kata syafaati li ahli kabair min ummati. Dia tak memutus asa kan, walaupun ada orang buat dosa besar kerana terlalu buruk sangat hawa nafsu dia. Rasulullah kata, selagi engkau beriman dengan Allah Ta'ala, betul ada kasih dekat aku, walaupun kau buat dosa besar. Orang dosa besar pun syafaati li ahli kabair li ummati. Orang buat dosa besar di kalangan umat aku pun aku akan bagi syafaat. Macam tu dia punya rahmat dia, kasih sayang dia. Dan dikenal sangat kita ni. Tambah umat dia yang ujung-ujung ni, huduhnya rupa kita. Dia kenal siap dah, dia tahu siap dah, dia risau siap dah, dia susah hati siap dah. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Macam mana pun takkanlah mada gitu je, takkan tak nak haloba sikit pun kan. Makan boleh susah payah, takkan selawat tak boleh susah payah. Takkan ibadat tak mau susah payah. Masak boleh susah payah. Jalan boleh pergi susah payah. Pergi bahasa-bahasa gitu kan. Baik. Tetapi isyarat bahawa kemuliaan itu. Jadi kemuliaan hari itu mengandungi bahawa mulia bulan. Maksudnya hari Senin
bulan Rabiul Awal menunjukkan Rabiul Awal pun jadi mulia dengan sebab hari lahir Rasulullah adalah pada bulan Rabiul Awal. Hari asal Isnin itu Rabiul Awal, maka bulan pun jadi mulia. Satu saya syarah ke Arab tadi. Baik. Yang diperanakkan dia Rasulullah ni padanya pada bulan itu, pada Rabiul Awal. Maka sayugialah kita hormat dengan secukup hormatnya. Jagalah kehormatan Rabiul Awal. Yang kalau ulama petani Rabiul Awal ni dia buat apa? Cuti mengajar. Cuti mengajar yang rasmi lah. Macam mana pun dah dia pun tak mengajar kat sana, mari Malaysia mengajar pula. Mengajar cuti sana. Pasal apa? Sana dah biasa beradat maulid. Kita kat Malaysia ni tak macam tu, tapi bulan maulid lah bulan mengaji pula. Dah baba petani semua datang, baba datang, baba li datang. Baba petani. Belah Malaysia, tok guru kita tak cuti pula. Saya duduk pondok patih tak cuti. Saya duduk makan datuk dulu pun tok guru tak cuti bulan maulid. Cuti maulid ni banyak budaya petani. Budaya petani. Bukan sungai petani, fatani. Petani siang. Pasal dulu wilayah Islam tu, jadi cara dia pun macam tu. Indon cuti bulan maulid. Tak. Indon tak cuti bulan maulid. Petani ya, torik macam tu. Jalan macam tu. Kalau saya bulan yang cuti Ramadan. Macam apa? Bulan Ramadan ni bulan untuk ibadat. Dia bukan bulan untuk mengaji. Bulan untuk amal. Belajar Quran, baca Quran, amal, qiyamul lail, kurangkan makan. Banyak ni. Macam mana pun ada juga yang mengajar. Ada juga. Saya sendiri pun masa duduk mengaji dulu, antara yang banyak mengajar juga bulan puasa. Bulan puasa banyak mengajar. Bulan puasa lah banyak mengaji. Bulan puasa ada ngaji ilmu khas pula, ilmu arut pula. Ilmu falak, saya mengaji dengan arwah Tok Guru, saya duduk dengan Datuk dulu. Ilmu falak, ngaji rubuk mujayyab untuk belajar macam mana nak tatbik dengan pakai jam sekarang, nak kira jam zawaliyah, ghurubiyah apa tu. Ngaji falak bulan puasa. Bulan puasa bulan mengaji. Masuk je bulan puasa ingat ngaji falak. Masuk je bulan puasa ngaji falak. Saya pergi India lain pula. Bulan puasa bulan tarbiyah. Masing-masing tempat dia ada budaya dia. Dia ada cara masing-masing. Satu bulan puasa kita cadang ni, yang ke depan ni nak duduk sini, nak bulan tarbiyah. Tuan-tuan tak kenal punya pasal lah, tapi saya nak duduk sini. Cadang pun nak duduk bulan puasa pun nak duduk. Dah mula duduk sebulan dah itu, alhamdulillah ada hikmah PKP tu. Ni kata kita pandang pada sudut tu, orang dia tengok bala, kita tengok rahmat besar oleh main duduk sini. Kau tak mari duduk sini, kau tak mari lagi macam ni. Duduk macam biasa lagi lah. Tapi dah biasa duduk tu, tambah pula ni, susun satu-satu tu pun semua Allah Ta'ala yang mudahkan. Kita merancang, dia menentu. Alhamdulillah, perancangan dia adalah sebaik-baik perancangan. Kita turut je, cuma balik rujuk ke dia, pandanglah sesuatu ada hikmah dan rahsia. Takkan Allah Ta'ala jadi dengan sia-sia. Kita orang beriman macam tu kan. Baik. Jadi sayugia untuk kita ni hormat dengan secukup-cukup hormatnya. Adapun berdiri tatkala disebutkan beranaknya, dilahirkannya Nabi SAW pada kisah-kisah maulid, itu pun kata dia setengah daripada bagai untuk membesarkan Nabi SAW juga. Kedah sebut Rasulullah dilahirkan pakat bangun. Yang ni pun sebahagian daripada menunjukkan kita nak mengagung dan membesar dan memuliakan Nabi SAW. Lihatlah kata dia keterangannya dalam kitab Al-Intisar, Intisarul I'tisam bagi Syekh Muhammad Ali Al-Baliki, dari muka surat 9 hingga muka surat 14. Banyak muka surat ke tu 5 muka surat ni. Cerita apa? Cerita tentang hukum berdiri tu. Satu, kita tengok ulama-ulama mutabar yang faham dalam perjalanan batin untuk menunjukkan membesar dan memuliakan seorang macam mana, kita akan faham perjalanan ni. Satu, kalau kita tengok puak-puak yang ni kepala otak kat lutut tu, saya tak tahu bahasa, saya bubuh bahasa tu lah, minta maaf lah bahasa saya nak bubuh tu. Siapa terasa bertobat lah kau. Bubuh kepala otak kat lutut. Pasal apa? Nak bubuh Sayyidina pun dia tak bagi. Kalau dia lah ada doktor, kita panggil, oi, kalau nama dia siapa? Dolah, oi Dolah. Tak ada hormat ke? Doktor tu. Oh, bukan main. Kena buat doktor kat dia. Kat Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bid'ah. Nabi pun ajar apa?
Sallu. Kamu selawatlah macam mana aku selawat. Apa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah pun suruh Allahumma salli ala Muhammad aja. Tak ada Sayyidina. Hujah bodoh. Memang bodoh tu, saya kata berontak buah lutut. Kan? Dia kena kita duduk sebelah, kena berlutut dengan dia kot. Kan? Hantar sikit. Masa berontak dia buah lutut. Tak faham. Rasulullah takkan dia nak kata, katakanlah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah bukan orang macam tu. Kamu katalah, ya Allah berikanlah selawat dan salam atas penghulu kami Nabi Muhammad. Kalau orang tanya saya, nama awak siapa? Nama saya Rozaini. Takkan kalau ada pangkat saya ke depan tu, saya Tuan yang teramat mulia Datuk Seri lepas tu Tan Sri Paduka Datuk Maharaja Lela, bubuh pangkat-pangkat saya semua saya buat Ahmad Rozaini. Muka tak malu, sila sebut. Dia buat nama tu. Saya orang panggil Mat Padahal tu. Takkan kita perkenal diri kita sebut nama pangkat-pangkat kita. Saya yang mulia teramat Datuk Menteri yang berhormat Datuk Paduka Timbalan Menteri Agama itu. Apa gitu. Rasulullah takkan dia kata Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina. Takkan dia nak gitu. Muhammad takkan dia kata gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Ana Muhammad. Man anta? Ana Muhammad. Cukup lah. Dia cakap ana. Tapi jangan tak tahu Rasulullah pernah juga sabda, ana sayyidu waladi Adam. Maksudnya bukan sentiasa dia sebut satu hadis ya. Allahumma salli ala Muhammad, dia juga pernah sebut, orang yang sama pernah sebut ana sayyidu waladi Adam. Jadi maksudnya dia juga membahasakan bahasa dia sayyid. Jadi Wahabi yang kepala otak kat lutut ni, dia tengok satu hadis tu lah. Hadis nak tegakkan benar masalah dia. Hadis untuk yang macam mana kita ambil ada sayyidina ni, dia tak pandang langsung, dia campak barit, dia jijak-jijaknya. Dikentutnya, diciritkannya. Yang tu kata mereka punya pembahasan tak adil. Mereka bukan ahli bahas pun, mereka bukan ahli istinbat pun, bukan ahli hadis pun. Mereka orang yang tak suka dengan Rasulullah. Kasar ayat tu. Kalau suka takkan rupa gitu. Diri demo apa bubuh nama Datuk inilah, Datuk Paduka, Datuk apa Tan Sri apa, bubuh nama macam-macam. Doktor apa semua kan. Ahli majlis fatwa bubuh nama gelaran macam-macam. Kat Rasulullah bubuh Sayyidina tak boleh. Boleh tengok. Boleh. Saya tak boleh geram sikitlah sebut itu kan. Geram kita tu bukan geram apa? Geram kenapa kat Rasulullah dia orang tak pandang macam tu? Mungkin kan ada apa komplikasi dalaman kot kan. Komplikasi dalaman ni akidah lah. Engkau beriman apa dengan Rasulullah macam ni? Jadi muka surat 9 sampai 15 masalah berdiri je. Serta dalil ia dengan hadis-hadis, antaranya hadis Al-Baihaqi pada cerita Aisyah radhiyallahu taala anha daripada kelakuan Sayyidatina Fatimah. Kelakuan Sayyidah Fatimah ni siapa? Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila masuk ia ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap Nabi akan marhaban. Anak dia datang. Anak dia pula bukan sebarang anak. Siapa Sayyidatina Fatimah ni? Dia Sayyidatun Nisa kan. Salah seorang daripada 4 orang perempuan yang jadi ketua orang perempuan akhirat esok. Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Maryam. Aisyah masuk ya, lupa Fatimah, Maryam, Asia, Khadijah. Ya, lupa pula 4 tu. Arba'atun Nisa ni. Allahumma salli wa sallim ala Asia, Maryam, Fatimah. Ada bantuan? Ya orang tak bisa dengar kot. Nak sebut tak anak dia tu. Kalau ikut bapa dengan anak, Rasulullah lagi mulia. Tapi keturunan dia mulia tak? Daripada keturunan dia, hasil orang-orang yang mulia, Hasan, Husain, daripada keturunan Hasani ni, belakang-belakang ni, yang ni lah daripada keturunan ni lah akan jadi Imam Mahdi tu.
Daripada keturunan anak cucu dia, antaranya melalui Sayyidatina Fatimah. Jadi bila Sayyidatina Fatimah datang, orang yang sangat taat, bawah didikan Nabi SAW pula. Antara orang yang memang Rasulullah kasih sangat ialah Sayyidatina Fatimah. Masuk ya Rasul, datangnya Rasulullah kata marhaban, 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 ahlan wa marhaban. Dan berdiri Nabi kepada Sayyidatina Fatimah. Itu Sayyidah Rasulullah menyambut Sayyidatina Fatimah. Maka pegang Nabi akan tangannya Sayyidatina Fatimah, anak dia. Maksud anak yang mulia, muliakan dia. Dan kucup Nabi akannya, dan Nabi kucup akannya akan tangan dia. Nabi kucup tangan anak dia Sayyidatina Fatimah. Dan penduduk Nabi akannya akan Sayyidatina Fatimah pada majlisnya, pada tempat duduk Nabi. Tempat duduk Rasulullah bagi anak dia perempuan, anak perempuan dia Sayyidatina Fatimah duduk. Sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sebaliknya, begitu juga sebaliknya. Apabila masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya atas Fatimah, Fatimah ada di rumah, Rasulullah datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oh ya Rasulullah, ya Rasulullah. Walaupun bapa dia tak panggil Abi, Abi, kata apa? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Menunjukkan takzimnya dia kepada ayah dia yang Rasulullah. Dia membenarkan ayah dia memang Rasulullah. Kan? Marhaban, kan? Lepas tu Fatimah masuknya atas Nabi sallallahu alaihi wasallam atasnya, marhaban Fatimah dengan Nabi. Maksudnya Sayyidah Fatimah ucapkan marhaban, marhaban ya Abi, marhaban ya Rasulullah, dan pegang ia Sayyidah Fatimah ke tangan Nabi. Ayah dia pegang serta kucup ia Sayyidah Fatimah akannya ke tangan Nabi SAW. Ini cerita-cerita yang kita jangan dengar lah. Jangan dengar tu Wahabi gunakan ni, ditunjuk hero dia kan. Ni dia apa? Ini Ultraman lah. Oh, dia pangkahnya. Bid'ah. 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 Kita bagi balik siap. Cerita Ultraman tak pasal cerita pangkah tu kan. Apa cerita tu? Pangkahnya kita. Cerita macam ni mengelepar dia. Kita pun kadang memang tak mengaji hadis apa pun. Ada ulama kita dah bahas siap dah, ambil dah kan. Ulama-ulama kita buat selalunya bukan sebarang, ada tempat dalil-dalil dia. Ada kaedah dia, ada konsep dia, ada hati dan perasaan. Aduh, memang lagi jaga syariat lebih pada kita lagi. Dan menolak oleh Syekh Ali Maliki disebut ni, akan dia menolak, dia membangkang orang-orang yang berkata dengan khususiah bagi Nabi SAW. Ada orang kata hadis ni khususiat untuk Nabi. Ada pula. Itu kalau kita tengok orang yang memang faham perjalanan siapa yang mulia yang patut dia muliakan ni, Masya Allah, kita akan faham macam mana ajaran Islam, ajaran Nabi SAW pada kita. Orang yang memang mulia memang patut kena muliakan. Saya tak ingat siapa dia cerita Orang Azmi dia cerita yang pergi beli jubah, lepas tu beli orang tu orang Pakistan. Bila beli baju pakaian jubah, orang tu anak dia tanya anak dia hafiz ni, ngaji hafiz. Tengok nama kita. Ni ngaji mana? Ngaji tahfiz. Beli jubah beli tu, dia tak bagi anak dia bawa, bagi kat bapak dia. Bapak dia tak hafiz, bapak dia hafuz. Hafuz tu maksudnya tak hafiz lah, bukan hafaz Quran. Kalau hafiz pun nama dia hafiz, macam ustaz ni. Nama dia hafiz, walaupun tak hafiz. Itu kita main nama sikit. Dia tak bagi budak hafiz Quran tu bawa. Siapa? Bukan sebarang orang ni. Siapa? Ni orang mulia ni. Walaupun bapak satu sudut mulia sebagai bapak, yang ni mulia Quran. Bapak kena jaga anak pasal anak mulia dengan sebab Quran, anak kena jaga bapak pasal tu bapak dia. Boleh faham? Rasulullah muliakan Sayyidah Fatimah pasal dia salah seorang daripada Sayyidatun Nisa pada hari kiamat. Sayyidah Fatimah pasal ni ayah dia, ni Rasulullah, dia afdalul khalqi. Orang faham perjalanan ni memang macam tu cara hidup dia. Kita yang tak faham ni, jangan dekat pinggangnya kita, kau tak tahu aku siapa. Dia nak dia dimuliakan. Dia tak muliakan siapa yang sepatutnya dia kena muliakan.
Kalau kita jumpa tok guru yang memang faham perjalanan mau mulia dan dimulia ni, sama-sama tok guru, yang ni pun hormat orang ni, yang ni macam berkelahi pula. Orang ni nak hormat ni, orang ni tak nak hormat ni, orang ni alah dengan ni, orang ni alah dengan ni. Kadang-kadang ada yang mengalah, ada yang memang saling hormat, menghormati sama-sama lain. Kita nampak satu orang tu interaksi yang sangat mulia. Masya-Allah. Masya-Allah. Duduk pula majlis mulia, duduk pula kita boleh tengok kedudukan dia orang duduk tu dalam mulia, dua orang duduk belah pihak tu, kita boleh tengok mulianya mereka dalam keadaan tak lalai, sentiasa duduk berzikir, ada yang baca Quran, ada yang berselawat, duduk saja duduk dalam majlis tu. Dia tak duduk dalam keadaan lalai langsung. Yang ni kita tengok duduk salam, cium tangan apa buat majlis, belengsek. Baik. Tutup guru kita tak ada, duduk jumpa sembang. Masya-Allah. Tak ada apa sembang, tanya, buat apa? Ni madrasah ada berapa orang pelajar? Masya-Allah. Berapa orang pelajar dah keluar? Berapa orang yang lulus? Berapa banyak orang masuk Islam? Berapa orang duk ikut dalam ni? Sembang dia, sembang agama je. Sembang tu. Kalau tak ada apa nak sembang pun, kita boleh tengok dua-dua keadaan tu. Dia orang ada fikir, dia orang ada sibuk, dia orang ada syughul. Tak selawat pun, tak baca Quran pun, zikir. Boleh tengok guru kita. Saya sebut guru saya macam tu. Guru saya macam tu. Dia tak duduk saja. Kita duduk saja lalai. Dia duduk saja tu. Walaupun duduk dengan kita, kita kena sibuk pada belah baca Quran apa satu hal lah kan. Dia duduk dalam majlis tu. Dia ra'i kita. Kalau tak ada apa-apa kita boleh tengok dia akan sibuk, dia ada benda dia buat. Dia ada benda dia buat. Dia kena saja. Kita buat juga. Kita benda lalai. Dia dalam keadaan sentiasa zikrullah. Ni orang-orang yang memang mulia di sisi Allah Ta'ala. Ya Allah. Allah maja'alna minhum. Jadi ada orang kata dia tak nak pakai hadis ni, dia kata yang ni khususiat bagi Rasulullah, kata dia, dengan Sayyidah Fatimah. Yang keduanya, tidak ada dalil, kata dia, pada hadis mengatakan khususiat itu. Ni tak kena, kata dia. Dan beberapa Fatimah dengan beberapa jalan. Dan bagi Fatimah dengan beberapa jalan, ada kata itu. Pertamanya, mana saya baca ni ya. Dan menolak oleh Syekh tu, menolak oleh Syekh Ali Al-Maliki akan orang yang berkata dengan khususiah. Kalau ada orang kata khususiah bagi Nabi dan bagi Sayyidah Fatimah dengan beberapa jalan. Okey. Pertama, dalil dia, jalan nak menolak kalau ada orang kata yang ni adalah hadis khusus untuk Rasulullah dengan Sayyidah Fatimah. Pertamanya kata dia tidak menyebut seorang pun di kalangan ulama-ulama Islam kita pada jumlah segala khususiat. Pasal ada kitab khas kalau kita tengok kalangan ulama, memang kat Rasulullah ni dia ada benda yang khas yang dipanggil khususiyatir Rasul. Benda-benda khas untuk Rasulullah. Ada ulama karang kitab khas untuk bicara apa di benda, apakah perkara yang dipanggil khususiyatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa benda khususiyah kat Rasulullah? Memang ada. Tapi yang ni bukan. Tak ada seorang pun sebut yang ni bangun ucap marhaban, siapa yang orang mulia, pegang tangan, kucup tangan. Yang ni tak ada siapa pun kata sebut ini khususiat untuk Rasulullah. Tidak. Lagi. Yang keduanya, tidak ada dalil pada hadis yang mengatakan khususiah itu. Tak ada dalil pun kata khususiat. Rasulullah pun buat. Rasulullah pun orang mulia. Sayyidina Fatimah pun adalah orang yang mulia. Saling mulia memuliakan antara satu sama lain. Allahumma salli. Saya ingat saya ngaji dengan Datuk kan. Tok guru kata antara guru saya anak tok guru perempuan, Ustazah mudah ada lagi. Tu tawalallahu umraha. Allah Taala panjangkan umur dia dalam kebajikan. Suami dia tu menantu tok guru lah, arwah tok guru. Daripada mula kahwin, ni dia yang cerita bukan saya. Daripada mula kahwin sampai lah meninggal lah rasanya kan. Daripada mula kahwin, dia tak pernah panggil suami dia abang. Dia panggil suami dia ustaz. Sebab memang salah satu ustaz dia, pasal dia anak tok guru satu hai. Dalam masa duduk mengajar kadang-kadang nak menantu tok guru lah sebelum tu jadi menantu lah lagi kan. Memang duduk mengaji kan dia, ada hari yang dia mengajar. Duduk mengaji kan ni. Jadi memang guru dia. Dia tak pernah panggil suami dia ustaz. Dia panggil terbalik lah. Dia tak pernah panggil suami dia abang. Dia panggil ustaz. Pasal apa? Pasal rasa takzim dia pada suami dia.
Bukan ta'zim sebagai suami satu hal. Ta'zim sebagai suami, suami pun suami, abang pun abang, ustaz pun ustaz, abang lah umur tu lah. Ustaz pun ustaz, suami pun suami, abang pun abang. 3 darjat kata dia. Dia sebut ana ni, kalau nanti kau bahasa dia. Ana ni, ni Ustaz Hashim Komar ni, dia kena guna bahasa itu. Ustaz Hashim Komar ni suami dia lah. Ana tak pernah panggil dia abang. Dia cerita, bukan saya cerita ni. Bukan saya tengok kelaku dia, mana saya tahu. Dia kata, Ana nak panggil dia ustaz lah. Ustaz lah. Tapi itulah dalam cerita tu, sampai suami dia kata, teringin juga sekali panggil lah abang. Ada ketika sampai macam tu. Nak juga panggil abang tu. Panggil sekali abang. Panggil jugalah, dah disuruh panggil saja. Tapi masa lain tak gamak nak panggil abang. Macam apa? Tak rasa macam abang. Bahkan ta'zim dia sebagai guru tu lagi besar daripada ta'zim dia sebagai suami. Dia orang yang ada, orang yang tahu siapa yang mulia tak mulia. Dia pula mulia kan? Isteri dia siapa? Jom. Anak tok guru dia. Satu dia sampai sudah tak kahwin dua. Dia anak seorang . Adalah orang bagi dah anak seorang, ada orang bagi suggestion lah. Kahwinlah lagi. Orang kaya, menantu dia kaya, menantu tok guru ni kaya. Sawit dia tu Zakirah ya. Dalam makan datuk ni, masya-Allah. Masa saya duduk dulu lah kan. Memang orang panggil haji kaya. Memang kaya tu. Masa saya mengajar tu, kereta dia kata, sejak aku pakai kereta sampai sekarang dah 27 biji kereta aku pakai. Saya baru 7. Dia dah 27. Masa tu umur dia berapa kan? 27 biji. Itu zaman dulu, zaman sekarang kutlah cepat-cepat tukar kereta kan. Saya yang dah jalan kita, tapi saya pakai semua kereta buruk-buruk. Yang ni yang nampak rupa baru sikit pun. Apa saya nak cerita? Dia mula yang tu, pasal yang tu adalah anak tok guru dia. Jadi bukan boleh buat lebih-lebih. Nak madu pun, melukakan hati. Berbahasa gitu kan. Melukakan hati anak tok guru macam melukakan hati tok guru. Tak madu sampai sudah. Kalau ikut duit ada je, kahwin 3 tambah 3 lagi apa, tapi takkan aku nak madukan anak tok guru. Nampak? Masing-masing jaga kehormatan masing-masing. Masya-Allah. Terus dia tengok, kita faham perjalanan para ulama tok guru kita macam ni rupanya dia orang muamalah ya. Isteri jaga suami, yang ni guru dia, yang ni anak tok guru, masing hormati sama-sama lain. Ya Allah, ya Allah. Daulah kita kan nak tahu. Super member kita. Ya Allah, Allah maghfir lana. Tambah pula dengan Rasulullah. Ya Allah. Satu saya kata tadi, orang yang kepala otak kat lutut ni dia orang akan pakai. Na'udzubillah. Na'udzubillah min zalik. Ketiganya kata dia mendatangkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ketiganya kata dia Syekh Alwi Al-Maliki ni dalam kitab dia tu dia tulis, dia datangkan satu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri, iaitu sabda Nabi SAW bagi Ansar. Ansar ni puak Madinah. Dia lah ahli Madinah yang beriman dengan Nabi SAW, yang menyambut kedatangan orang Muhajirin. Rasulullah kata apa? Qumu ila sayyidikum. Artinya berdirilah kamu kepada penghulu atau ketua kamu. Rasulullah pernah kata qumu ni kat siapa? Dekat orang-orang Ansar, orang ahli Madinah. Siapa dia? Rasulullah kata ni, sayyid kamu ni siapa? Ya, suruh berdiri ni iaitu kepada Sa'ad ibn Mu'az sebagai menyambut Sa'ad bin Mu'az. Pasal golongan Ansar pada masa tu ketua dia ialah Sa'ad bin Mu'az. Maka pada hadis ini menyuruh Nabi SAW akan Ansar itu takut kawan kita terpedaya atau terkena tipu. Jadi didatangkan hadis ni, takut ada kawan-kawan kita yang lain dengan tadi terpedaya atau kena tipu dengan cakapan seorang jawi kita.
pada sebuah risalah baginya, bagi orang Jawi ni, orang Melayu ni, katanya hadis Abi Sa'id Al-Khudri itu adalah berdiri bagi Sa'ad bin Mu'az itu ialah sebagai menolongnya pada turunnya daripada belakang himarnya. Apa pula? Ni kata popok kepala otak sengit, kepala otak buka lutut, ni masalah dia. Kita mula tak ada hadis, bawa hadis ni dia kata macam ni. Kita bawa hadis ni dia kata macam ni. Dia ngelat. Satu kawan-kawan saya kata, popok orang kepala otak kat lutut ni, dia bukan nak berdalil sebenarnya. Dia nak berdalih. Mula tak tahu, kita tengok kita bodoh sikit, mana dalil. Kita bagi dalil ni, dia jawab macam ni. Kita bagi dalil ni, dia jawab macam ni. Dalil macam ni. Habis-habis kadang-kadang sampai tak ada benda dia nak jawab. Dia ngangang. Itu pendapat kamu, ni pendapat saya. Ni yang saya kata kepala otak buah kat lutut ni. Dia takkan tunduk atas nak menegakkan benang basah dia. Jagalah. Orang tak nak pelihara kita. Golongan-golongan macam ni memang degil. Yang disebut itu, yang menceritakan keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ni siapa? Abang dia sendiri. Abang dia sendiri. Sulaiman bin Abdul Wahab. Abang ni kalau dia cerita buruk, adik ni usah cerita lah. Daripada tu dia cerita buruk, kalau ikut kaedah kita kan jaga jangan pamerkan aib orang tak. Tapi ngaji pergi habis. Ada orang yang memang umum prinsip tak boleh kita nak pamerkan aib dia, tapi ada orang yang kita disuruh dedahkan aib dia. Jika dengan sebab aib yang ada pada dia ni menyebabkan orang oleh rosak ataupun rosak agama pasal ikut dia, sedangkan dia atas jalan yang tak betul. Dajjal rosak tak? Itu duk ngumpat ni banyak lah ni. Dajjal, sikit Dajjal. Kan ngumpat tu kan? Sebut aib Dajjal tak? Sebut dah aib Dajjal tu? Tak sebut? Dia sebut aib Dajjal tu. Dajjal ni perosak. Dia tak datang lagi pun dah kata perosak. Ngumpat tak? Ngumpat tak? Betul lah ngumpat namanya. Sebutkan aib dia. Untuk tak boleh sebut aib dia. Aib yang dengan sebab tu orang akan jadi sesat, menyesatkan. Harus dibongkar untuk memelihara orang lain supaya jangan ikut kerosakan tu. Satu abang dia bongkar. Ngaji lagi habis. Kadang nak jadi warak kan. Dia tu haprak. Sikit dengan bahasa-bahasa itu. Sama juga masalah pungsa daging kartel tu. Dedahkanlah nama tak. Dia kata, kami berpegang di atas prinsip tindak mahu mendedahkan aib orang lain. Mendedahkan aib kepada orang lain. Pasal apa? Kita hendaklah jaga maruah antara satu sama lain. Kepala otak kau. Saya tak boleh. Saya geram lah ayat tu. Kau dah bagi makan kami daging mampu. Namun mampu 40 tahun. Itu bengap lagu mana tak tahu lah tu. Siapa dia tak tahu lah tu. Memang tak ada lain nak buah tu bengap. Ngaji tak habis. Ngaji sekerat tiang tu yang jadi macam tiang tu. Bengap. Kita boleh cakap macam ni lah, jauh-jauh macam ni kan. Nak pergi jumpa, pergi cakap, tak mahu jumpa dia memang kita. Kita nak jumpa Tok Mulu kena payah. Dengan kita orang tak kenal. Tambah Tok Mulu sini, saya duduk ke Lahulu kot orang kenal, orang Mulu sana kan. Mungkin Tok Mulu ni orang tak kenal. Tak nak jumpa siapa? Siapa tu? Saya tak kenal. Tak kenal. Tambah nak jumpa orang tu, lagi dia orang tak kenal kita. Tambah kita duduk balon dia, lagi dia tak mau jumpa. Jadi dia kata suruh berdiri pasal tolong turun daripada himarnya kerana ianya sakit dan luka pada hari perang Ahzab. Maka menolak Syekh Ali Al-Maliki itu dengan katanya kalaulah perkaranya seperti itu gak, maksudnya kalaulah macam mana yang didakwa tu, Rasulullah suruh bangun untuk hormati Sayyid tu adalah kerana pasal dia luka kerana pulang daripada perang Ahzab. Tentulah bersabda Nabi SAW dengan katanya, qumu ila maridikum au majruhikum. Lawak kita pandai dia ambil dilalah tu kan. Dan saya Rasulullah kata gini, berdirilah kamu pada orang yang sakit kamu ataupun orang yang luka kamu. Bangunlah tolong orang luka tu. Tapi Rasulullah kata apa? Qumu, disebut tadi, ila sayyidikum. Qumu ila sayyidikum. Bukan qumu ila maridikum atau qumu ila majruhikum. Maka kesimpulan dia adalah Nabi SAW tidak berkata semacam itu.
yang ni adalah, ialah diketahuikan kesimpulan dia, resolusi dia macam mana? Bahawa tuntut berdiri itu memang dituntut untuk berdiri kepada siapa yang sayyid kan? Sayyidul qawmi qadimuhum itu satu hal, tapi kaedah dia siapa yang memang mulia dan memang pula orang bertakwa, orang yang memang di sisi Allah Ta'ala, kalau beriman dengan Allah Ta'ala, beriman dengan Rasul, takwa pula tu, muliakan dia sebagai pemimpin, muliakan dia sebagai orang takwa. Jadi memang dituntut berdiri itu kerana membesarkan dia, kerana ianya ketua bagi sahabat yang ada di Madinah, itulah golongan Ansar. Maka dapatlah mengertinya bagi kita bahawa berdiri bagi penghulu kita sekalian alam, bukan penghulu kaum, bukan penghulu Ansar, Nabi penghulu sekalian alam, dia Sayyidul Alamin, terlebih utama. Jadi kalau begitu, pada setengah-setengah kitab kata Nabi tidak setuju orang berdiri baginya, itu boleh jadi semata-mata tawaduknya. Jadi kalau ada setengah tempat Rasulullah tak bagi orang lain bangun untuk menghormati dia, siapa? Tawaduknya. Memang perangai tutup guru kita macam ni. Kadang dia datang, kita bangun, kita kata, duduk. Saya pengen dia macam tu. Kita memang syekh datang macam mana? Boleh? Dia daripada jauh lagi. Daripada jauh lagi. Dia tengok kita pakat bangun tu. Duduk. Dia bagi arahan duduk siap. Siapa? Tahu tak dia? Dia tak nak dimulakan macam tu. Memang macam ni, dia belajar, dia ajar kat kita. Orang yang mulia dia ada adab dia, murid ada adab dia. Murid adab dia memuliakan guru. Guru dia tak mengharapkan orang lain memuliakan dia. Dan dia tak lapakkan orang lain untuk bangun untuk dia. Bahkan duduk. Aku tak ada apa. Aku insan biasa. Ana basyarum mislukum. Tok Nabi. Bukan disebut ana basyarum mislukum supaya kita iktikad, alah Nabi pun orang biasa aja. Oh, bukan macam tu. Tawaduknya dia, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tapi dia apa? Jangan lupa dia juga ana sayyidu waladi Adam. Ana sayyidu waladi Adam. Oh, ya. Ada orang yang tak betul, akai kepala lutut, dia guna hadis tu, akai Quran tu lah. Ana basyarum mislukum. Nabi pun kata dia pun serupa macam manusia biasa aja. Yamshuna fil aswaq, ya'kulu ta'am wa yamshuna fil aswaq, makan makanan, pergi berjalan kat pasar, serupa macam manusia biasa. Itu tawaduk dia. Takkan nak kata aku Nabi, aku Rasul, hang tak tahu ke aku, hang tak kenal aku, berapa PhD ada? Nabi bukan macam tu. Lepas tu kalau kita faham muamalah ni, oh jelas nampak depan mata kita boleh tengok siapa yang berakhlak dengan akhlak Nabi, siapa yang di sebalik daripada Nabi tu. Auzubillah. Jadi yang Rasulullah tak setuju ada orang berdiri itu pasal tawaduk Rasulullah juga, yakni merendah dirinya juga, seperti masalah bersalawat akan Nabi SAW dengan katanya, bila Rasulullah ditanya macam mana kami nak selawat atas kamu, Rasulullah kata apa? Qul Allahumma salli ala Muhammad. Takkan dia kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, takkan dia nak kata itu. Dia orang gunakan hadis tu untuk dalil tak boleh berbuat Sayyidina. Tu kata dia pakai hadis tu aja, hadis lain ayat Quran lain ni tak pakai. Quran kata macam mana? Wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan kamu pada Rasul macam mana kamu panggil sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Kata Rasulullah punya apa? Ya Muhammad, macam tu. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Oh siap. Ya Sayyidana. Memang dia ajar kat kita adab macam tu. Jadi antara adab dengan suruhan, Rasulullah suruh kata Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala kata la taj'alu du'a Rasul ka du'a ibadikum ba'dha. Yang ni perintah Allah Ta'ala. Ibu adab dengan Nabi. Antara adab dengan Nabi suruh nak pakai mana? Ulama kata adab. Antara suruhan Nabi dengan adab, jaga adab lagi. Sejarah banyak sejarah ni kalau cerita-cerita tentang tu. Dia kata para sahabat dijaga adab lagi daripada apa yang Rasulullah suruh. Khasnya adab dengan Rasulullah. Perjanjian Hudaybiyah kan.
Ya, antara yang kisah ulama sebut kisah perjanjian Hudaybiyah. Kan tulis perjanjian antara ini adalah perjanjian antara Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Quraisy kan, Ahli Mekah. Saya tak apa ingat dia punya wording satu-satu tu. Jadi tulislah wakil Rasulullah menulis perjanjian Hudaybiyah tu. Dalam surat yang ditulis oleh pihak Rasulullah ni ditulis inilah perjanjian antara Nabiyina Muhammad ke Rasulillah, baina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis dalam surat tu macam tu. Quraisy tengok, kata dia, kau padam Rasulullah tu. Pasal apa? Kalau dia memang Rasulullah, kami mengaku dia Rasulullah. Dah lama kami beriman dengan dia. Kami tak beriman dia Rasulullah. Kau padam Rasulullah tu. Tulis inilah perjanjian antara Muhammad dengan Quraisy. Saya tak ingat nama sahabat tu yang menulis tu. Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Rasulullah kata padam nama tu. Kita wallahi ya Rasulullah, aku takkan padam nama kamu Rasulullah. Aku takkan nafikan Rasulullahmu ni. Takkan aku nak ingkar Rasulullahmu ya Allah. Kata padam nama Rasulullah tu. Aku takkan padam ya Rasulullah. Kau nak kau padam. Sedangkan siapa suruh tu? Cuma saya punya nada ni tinggi kan. Sayyidina Ali tak cakap yang tu itu saya punya nada. Ya Rasulullah, aku takkan padam siapa yang memang kau Rasulullah. Takkan aku tak tulis kau Rasulullah. Aku dah tulis kau Rasulullah. Takkan aku padam perkataan Rasulullah ni. Aku takkan padam ya Rasulullah. Kalau nak padam, dia suruh dia padam. Oh tu lah padam. Dia tak padam. Sedangkan siapa yang suruh padam? Rasulullah yang suruh padam kat Sayyidina Ali. Siapa yang menulis? Dia padam tak? Tak ingkar ke tu? Adab dia dengan Nabi SAW. Akidah dia dengan Nabi SAW. Ulama kita faham, kita dengar apa seronok. Biasanya faham. Dengar puak-puak yang otak kat kepala lutut ni, Nabi pun ajar Allahumma salli ala Muhammad. Nabi pun tak kata Sayyidina. Ikut aja Nabi kata, ikut aja, jangan banyak tanya. Oh, tak banyak tanya apa, bodoh dia tak kena nak jawab. Tak boleh saya geram buat tu. Bodoh-bodoh tu. Oh pandai situ pakai lakukan dan lakukan bi Rasulillah. Tak kucing hang. Yang pakai jubah ni tak ikut Rasulullah, duk kata Abu Jahal pula pakai jubah sorban. Tampak begitu kata dia orang ni. Talam dua muka. Tani muzabzib baina zalik, la ilaha ulai wa la ilaha ula. Ke sana dak ke sini dak. Apa dia? Dia nak ikut nafsu dia. Dia tak ada orang kata apa satu kaedah, satu manhaj yang memang ni manhaj kita. Mana ada. Muzabzib. Tu istilah ulama kita sebut muzabzib tu. Muzabzib. Bunyi pelik sikit lah kan. Bahasa Arab lah tu. Muzabzibun. La ilaha ulai, la ilaha ula. Bukan ke sana, kemari. Betul apa? Kok pula tak dia? Ikut dia punya selera. Tu yang kata dia, agama dia lah nafsu dia. Kita agama kita memang nak bagi ajar kita beragama. Macam mana adab sebagai orang beragama. Khasnya atas kita bicara ni dengan Nabi SAW, nak apa? Nak panggil dia, nak berdiri, nak hormat dia, membesarkan dia, takzim dengan dia sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, sebagai Abdul Khalqi, Abdul Makhluk. Seperti mana masalah berselawat dengan kata Nabi, Allahumma salli ala Muhammad jua. Dan lagi kata Syekh Ali itu pada muka surat 12. Situ dulu. Dia masih bahabat tu. Melarat sangat. Panjang itu. Ada sikit. Biar dulu lah. Situ dulu. Sambung nanti dia kata, dan lagi berkata Syekh Ali itu pada muka surat 12. Ada soal? Syekh Fatimah. Dengan beberapa jalan tak maksudnya beberapa. Ada beberapa wajah.
kata yang ni bukan khususiat. Ada orang yang menolakkan perbuatan Rasulullah, pegang tangan Sayyidah Fatimah tu kan, kata marhaban, cium tangan anak dia. Bapak cium tangan anak, anak cium tangan bapak, memang tak heran. Tapi bapak cium tangan anak ni, berapa banyak mak pegang tangan anak? Ada apa masalah? Tu baby, betul, baby apa pasal ni mak baby. Tapi mak baby dengan baby mana lagi mulia? Kalau mak baby satu, dia tak ada dosa. Mak baby, kalau mak baby tu macam Sayyidah Fatimah, kalau mak baby yang rambut gerbang tak tutup tu, tak pakai, so Sayyidah Fatimah bukan gitu. Anak Rasulullah anak-anak Rasulullah pun ingat Rasulullah kata apa? Lau sariqat Fatimatu binti Muhammad laqata'tu yadaha. Maksudnya takwa, tapi dibuat misal, kalau Fatimah anak Muhammad, anak aku ni, kalau mencuri aku potong tangan. Nak menunjukkan tegas dia tak ada tolak ansur dengan benda-benda yang memang salah. Anak dia buat salah sekalipun, dia akan bertegas dengan hukum. Anak dia bukan buat salah mencuri itu, tapi dia sebut nama anak dia untuk ketegasan dia. Dan siapa yang mulia ialah mulia, siapa yang salah adalah salah di sisi dia. Jadi dia dah tegas dia macam tu. Kalau dia pegang tangan cium ni, maksud dia macam mana? Anak dia kenal siapa anak dia. Kita kan kita tak kenal kita pun, tak kenal pun anak kita siapa. Dia tak kenal itulah. Ada panduan-panduan disebut oleh ulama macam mana sepatutnya kita dengan anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون.